Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi Tetap. Yang saya kasihi dan hormati, yang berbahagia Datuk Seri Rina Harun, Ketua Serikandi Bersatu Malaysia. Yang saya kasihi Hajah Mas Emiriati Samsudin, Timbalan Ketua Serikandi Malaysia. Yang sangat-sangat saya hormati Barisan Kepimpinan Tertinggi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Farid, YB Datuk Dr. Azizidin, Datuk Ronald Kendi dan lain-lain. Yang diraikan rakan-rakan KSB, ketua dan para perwakilan yang dirahmati Allah. Perbahasan saya bertajuk Peluang Perniagaan dan Pekerjaan untuk Wanita sempena Perhimpunan Agung Tahunan Serikandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia pada hari ini. Sebelum itu, saya yakin yang ada di depan saya ini adalah serikandi yang cekal, yang punyai keyakinan tinggi, punyai daya usaha yang gigih. Bahkan di depan saya ini adalah serikandi yang mempunyai tekad, usahawan yang cekal dan seorang serikandi yang berkerjaya. Beri tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Serikandi sekalian, pandemik COVID yang melanda pada pertengahan tahun 2020 telah menyebabkan ramai wanita di luar sana termasuk saya dan rakan-rakan yang berada di dalam dewan ini terkesan dan telah memberi gambaran bahawa ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan dari Mac 2020 sehingga peralihan ke fasa endemik pada Mac 2022 telah menjejaskan sekurangnya 80% tenaga kerja dan perniagaan. Dan daripada jumlah peratusan tersebut, golongan wanita dilaporkan yang paling terkesan. Manakala beberapa tinjauan penyelidikan pasaran dan perundingan antarabangsa telah mendapati wanita di bawah umur 35 tahun lebih cenderung untuk berasa lebih resah dan tertekan berhubung situasi pekerjaan sekarang. Saya yakin Serikandi Bersatu Malaysia sentiasa melihat dan berpandangan bahawa wanita Malaysia di luar sana yang terkesan wajib dibantu, diurus dan direncanakan semula, khususnya dari segi penyediaan peluang perniagaan dan peluang pekerjaan. Mujur dan syukur pada era Abah sebagai Perdana Menteri Malaysia, wanita di Malaysia sentiasa dibantu dan diberi keutamaan. Banyak Malaysia. Saya yakin jasa dan budi Abah akan sentiasa dikenang dan dihargai. Nikmat Allah wanita syukuri, jasa dan budi Abah wanita sangat hargai. Semoga Allah kembalikan Abah sekali lagi sebagai Perdana Menteri. Perwakilan yang saya hormati, Jaringan Usahawan Wanita tunjang kekuatan ekonomi negeri dan negara. Pada 1 April 2022 setahun yang lalu telah bermula fasa pandemik dan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi. Pembukaan sektor ekonomi ini telah merancakkan semula aktiviti perniagaan dan ekonomi secara keseluruhannya. Serikandi Malaysia melihat wanita Malaysia sangat terkehadapan dalam menempuh kehidupan baru era pandemik ini. Golongan wanita Malaysia dilihat kehadapan dalam menyumbangkan pembangunan ekonomi negara dengan memanfaatkan sepenuhnya ruang digital dan kepesatan teknologi yang ada. Tidak terlambat untuk saya katakan di depan yang berbahagia Datuk Seri Rina Harun dan semua perwakilan yang ada di sini, sebab Ketua Serikandi ini yang telah memberi tumpuan kepada pembangunan wanita dan keedah melatih wanita menjadi usahawan yang sangat-sangat saya kagumi. Seperti program Wanita Bangkit yang telah dianjurkan sebelum ini telah memberi impak yang sangat positif kepada wanita Malaysia. Ribuan usahawan baru di kalangan wanita telah dilahirkan. Melalui program Wanita Bangkit ini telah memperlihatkan kepada kita bahawa ilmu perniagaan dan didikan dari mentor usahawan ianya berjaya membentuk usaha wanita yang berjaya.
Saya sarankan agar program Wanita Bangkit ini dapat diteruskan dengan pelibatan lebih banyak syarikat gergasi tempatan dan antarabangsa, menjemput lebih ramai mentor-mentor usahawan bersama untuk melatih dan memperkasakan usahawan wanita Malaysia. Saya yakin melalui program ini, usahawan wanita Malaysia akan terus dibangunkan dan mereka akan menjadi tunjang kepada pembangunan ekonomi negara. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, wujudkan lebih banyak platform perniagaan seperti mana usahawan wanita di Kelantan. Saya adalah Sri Kandi Bersatu dari negeri Kelantan dan saya juga adalah seorang usahawan. Saya memilih perniagaan emas sebagai perniagaan saya. Emas adalah suatu yang tidak dapat diasingkan dengan wanita dan setiap wanita dambakan emas sebagai perhiasan diri selain sebagai aset pelaburan masa depan mereka. Nanti kita sembangkan kemudian bak emas sebagai satu bidang perniagaan yang menguntungkan dan dapat menjana pendapatan kita. Apa yang saya ingin kongsikan adalah konsep usahawan wanita di Kelantan. Selain digelar negeri Serambi Mekah, sekian lama di negeri Kelantan digelar dengan nama Cik Siti Wang Kembang. Nama Cik Siti Wang Kembang ini tidak asing lagi kerana selain dijolokkan dengan gelaran Adiwira, Wonder Woman pertama Asia, Cik Siti Wang Kembang. Cik Siti Wang Kembang juga adalah lambang kepada semangat wanita Kelantan terutamanya dalam bidang perniagaan. Jika puan-puan ke Kelantan, puan-puan akan melihat kedai-kedai tayar tersohor di Kelantan. Tokenya adalah seorang wanita. Restoran besar di Kelantan tokenya juga adalah wanita. Tok Peraih Hudan, ikan dan makan laut, tokenya juga adalah wanita. Para lelaki tugasnya sebagai nelayan. Hasil tangkapan akan diserahkan kepada seorang wanita untuk diniagakan. Bahkan kedai basuh kereta pun dimiliki oleh wanita di Kelantan. Hebat wanita Kelantan dalam bidang perniagaan. Sri Kandi Kelantan ada di sini. Sila bangga dengan diri anda sendiri. Tepuk untuk diri sendiri sekali lagi. Saya tidak bercerita lagi mengenai pelibatan wanita di pasar-pasar awam di Kelantan. Penglibatan wanita dan usahawan tekstil, emas dan perak, batik, produk-produk kosmetik. Mereka jadi founder-founder barangan dan jenama besar. Mereka jadi toke bounder. Bahkan toke berniaga borong barang Cina. Apa yang saya ingin kongsikan di sini? Budaya di Kelantan telah menyebabkan wanita di Kelantan ramai menjadi usahawan. Bahkan mereka pandai berniaga hasil dari tunjuk ajar ahli keluarga yang juga merupakan ahli perniagaan. Saya sangat teruja dengan cara Kelantan mencorakkan perkembangan perniagaan di Kelantan, terutamanya melibatkan usahawan wanita. Inisiatif yang diambil oleh Kerajaan Kelantan mungkin boleh dijadikan contoh untuk negeri-negeri lain gunakan dan boleh ditambah baik. Di Kelantan, setiap daerah telah dibina pasar atau pusat perniagaan dan pasar-pasar tersebut diberi nama tokoh-tokoh wanita Islam terkenal sebagai contohnya Pasar Siti Khadijah, Pasar Siti Aisyah, Pasar Siti Hajar dan lain-lain. Ini adalah suatu permulaan apa yang dikatakan pembudayaan wanita dalam perniagaan. Sebagai contoh, Pasar Siti Khadijah yang memiliki keunikan tersendiri kerana majoriti peniaganya adalah golongan wanita daripada pelbagai peringkat umur. Bermula dengan penjual sayur, makanan atau kuih-muih, pengusaha kedai emas, penjual baju batik sehingga pemotong ayam segar. Semuanya dimonopoli golongan wanita, khususnya golongan ibu. Tidak salah jika negeri-negeri lain melalui majlis daerahnya, malah majlis perbandarannya merangka dan memulakan inisiatif pembudayaan wanita dalam perniagaan seperti mana negeri Kelantan lakukan. Dan boleh memulakan pembudayaan ini dengan menamakan pasar-pasar atau uptown atau pusat perniagaan dengan nama tokoh wanita yang sinonim dengan negeri masing-masing. Para perwakilan yang dihormati, wanita kunci kekuatan sosioekonomi negara. Saya suka untuk berkongsi apa yang saya dengar dan faham mengenai pembangunan dan sejauh mana sumbangan wanita dapat membantu dan menjadi kunci kepada kekuatan sosioekonomi seseorang. Di Jepun pula misalnya, wanita di sana telah membentuk satu jawatan kuasa berkaitan diskriminasi terhadap wanita dalam pekerjaan.
Jawatan kuasa ini telah menyebabkan suara mereka didengar. Segala diskriminasi dapat dikurangkan dan dihapuskan. Hasilnya, wanita Jepun telah berdiri sama tinggi dengan golongan lelaki. Ini suatu persaingan yang sihat. Persaingan yang sihat inilah dapat membantu Jepun terus gah di segenap perkara termasuk ekonominya. Kita lihat di Malaysia, wanita di Malaysia masih lagi dianggap sebagai pembantu dalam segenap perkara. Penolong pegawai ramai wanita. Bahagian pengkerjaan ramai wanita. Ini kerana amalan tradisional yang ada di Malaysia masih menganggap wanita adalah pembantu seperti mana peranan wanita di rumah, iaitu sebagai pembantu suami, membantu adik-beradik dan juga sanak saudara. Kita tidak mahu wanita Malaysia terus dianggap seperti role kepada kaum lelaki. Ada ruang, berilah peluang kepada wanita memimpin di hadapan. Ada ruang, berilah peluang kepada wanita untuk buktikan yang mereka adalah nadi kepada pembangunan ekonomi negara. Saya yakin Sri Kandi Bersatu Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Rina akan gembling segala idea dan tenaga agar memastikan wanita di Malaysia agar ekonominya kukuh dan sebagai pemakin pergerakan Sri Kandi tidak dapat dinafikan di peringkat bahagian dan cawangan langsung tidak mempunyai sumber keuangan. Bagaimana Sri Kandi kita boleh bergerak dengan keadaan keuangan Sri Kandi yang hampir zero? Dengan hanya berbekalkan semangat yang kental sahaja tidak mencukupi untuk kita menggerakkan aktiviti di peringkat bawah. Semestinya kita perlukan peruntukan yang sangat banyak. Ya, mungkin kita boleh tonton wang dari JK Sri Kandi di peringkat bahagian dan cawangan untuk menjalankan aktiviti di bawah. Tetapi sampai bila? Sri Kandi amat memahami keadaan Parti Bersatu sekarang. Tambahan pula tindakan yang tidak berhati perut pemimpin kerajaan campuran yang menggunakan kuasa mereka dengan mengorek untuk mencari apa jua kesalahan yang boleh mereka gunakan sehingga dapat menyekat dana Parti Bersatu. Sekarang mereka telah berjaya lakukan. Akaun Parti Bersatu telah mereka bekukan. Mereka tahu apabila dana parti disekat, maka penyaluran peruntukan untuk sayap-sayap parti akan tergendala dan kita tidak dapat laksanakan program serta aktiviti parti dengan sempurna. Saya yakin ekonomi yang kukuh akan menjadi pemakin kepada pergerakan Sri Kandi. Oleh sebab itu saya cadangkan Sri Kandi wujudkan satu platform ekonomi atau perniagaan yang boleh digunakan bagi tujuan menjana pendapatan ekonomi di peringkat negeri bahagian dan cawangan. Saya cadangkan Sri Kandi wujudkan segera pasukan usahawan Sri Kandi dan Swiss Sri Kandi di peringkat negeri bahagian dan cawangan. Fungsi Swiss ialah sebagai pemikir, perencana, penggerak dan penjana pendapatan untuk Sri Kandi di pelbagai peringkat. Para perwakilan yang dihormati sekalian, saya rasa cukup setakat ini dulu pandangan saya dalam membahas usul ekonomi yang menyentuh mengenai peluang perniagaan dan pekerjaan Sri Kandi. Saya menyusun 10 jari, memohon maaf jika ada keterlanjuran dalam ucapan saya. Dengan ini saya mencadangkan beberapa perkara untuk menyokong usul ekonomi Sri Kandi mengenai peluang pekerjaan dan peluang perniagaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.